Dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan jangan kamu memberi untuk meminta lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Okay, selamat datang ke Tom Store untuk sesi membaca buku sirah Nabi daripada saat kelahiran hinggalah saat terakhir. Tajuk sesi live ini ialah Perjalanan Hidup Insan Agung. Jadi kita sudah di episod yang ke-19 pada malam ini. Alhamdulillah. Saya mau kongsikan sebuah cerita sebelum kita pergi kepada tajuk kita malam ini mengenai seorang lelaki yang baru saja memeluk agama Islam. Beliau bercerita waktu dekat-dekat mau convert kepada Islam, beliau bagi tahu, dia bercakap kepada Pencipta, "Wahai Tuhan, sekiranya Engkau ada, sekiranya Engkau dapat mendengar aku, Engkau berilah signal bahawa Engkau tu wujud. Berilah signal, berilah petunjuk, biarpun sedikit, ada ranting jatuh kah, ada bunyi berdesing kah, ada bintang limpas kah, binatang lari kah, bagi petunjuk sikit saja. Sikit saja petunjuk. Jadi kalau ada petunjuk itu, barulah betul-betul peluk agama Islam ni." Jadi dia tunggu, langsung tiada petunjuk. Bila tiada petunjuk, selepas tu masa berlalu, kemudian alhamdulillah sampai masa dia convert kepada Islam. Lepas dia mendalami agama Islam dan dia belajar, baru dia faham yang dia buat sebelum ni. Sebenarnya mahukan bukti, mahukan petunjuk yang Allah itu wujud, Tuhan itu wujud, Pencipta langit dan bumi itu wujud. Bukti sudah ada di depan mata. Tengoklah langit yang didirikan tanpa tiang. Tengoklah lautan yang luas. Tengoklah gunung ganang yang tinggi. Tengoklah penciptaan manusia ni dalam badan kita, struktur badan kita dengan jantungnya, dengan hatinya, ginjalnya, darah yang mengalirnya. Tengoklah binatang-binatang diciptakan. Tengoklah angin yang dapat kita rasa, kita tak dapat tengok. Tengoklah rasa makanan yang manis, yang sedap, kita dapat rasa tapi tak dapat tengok. Itulah contoh-contoh bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita perlu faham di sini ialah kenapa Allah mengutuskan Nabi dan Rasul ini sebagai pembawa risalah, iaitu sebagai orang yang membawa khabar gembira dan orang yang membawa amaran dan ancaman kepada mereka yang ingkar dan tidak mau dengar kepada kebenaran. Itulah tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasul, adalah untuk memberi khabar gembira dan untuk juga memberi amaran dan ancaman kepada mereka yang ingkar. Bila ada orang bercakap, "Aku hidup dengan peraturan diri aku. Aku hidup bebas dengan my own rules. I live with my own rules." Itu adalah perkataan-perkataan orang-orang yang tidak berpegang kepada ajaran agama yang betul. Sebab kalau mencakap hidup kita peraturan kita sendiri, no. Hidup kita adalah berdasarkan peraturan apa yang Allah sudah tetapkan. Sebab itu pentingnya kita belajar agama, faham agama. Apabila sudah faham, ajarkan agama itu kepada orang lain. Nah, kisah orang itu siapa? Keluarga, kawan-kawan, jiran-jiran, apatah orang yang kita tidak kenal, dan kita meneruskan apa yang Nabi Muhammad telah buat sebelum ni. Kita merupakan umatnya untuk meneruskan legasi baginda, iaitu urusan dakwah. Alhamdulillah, kita teruskan kepada tajuk kita pada malam ini, Perjalanan Hidup Insan Agung, episod yang ke-19. Kita sekarang berada di bab yang ke-8, Perintah Dakwah. Tajuk yang pertama ialah memahami perintah dakwah. Nabi Muhammad menerima beberapa perintah ketika wahyu yang kedua turun sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga ayat 7 yang bermaksud, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan Rabbmu besarkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan jangan kamu memberi untuk meminta lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah." Rangkaian perintah ini secara zahir kelihatan begitu singkat dan sederhana, namun hakikatnya ia mempunyai jangkauan dan tujuan yang jauh, pengaruh yang kuat serta tuntutan kerja yang berat. Hakikat perintah ini dapat difahami seperti berikut. Tujuan bangkit untuk memberi peringatan supaya Nabi tidak membiarkan seorang pun di dunia ini yang menyelisihi jalan keridhaan Allah. Maka baginda mesti memberinya peringatan berkenaan ancaman buruk yang
bakal menimpanya sehingga hati dan jiwa orang itu bergetar dan bergoncang oleh rasa takut. Kedua, tujuan membesarkan Allah supaya Nabi tidak membiarkan kesombongan dipertontonkan oleh satu makhluk pun di muka bumi. Maka baginda perlu membuka mata manusia bahawa makhluk itu lemah dan tidak bernilai apa-apa, sehingga tiada lagi tersisa kesombongan di muka bumi kecuali kesombongan Allah semata-mata. Ketiga, tujuan membersihkan pakaian dan meninggalkan dosa supaya Nabi mencapai kemuncak kesempurnaan dalam usaha baginda membersihkan diri secara zahir dan batin. Juga usaha baginda menyucikan hati daripada pelbagai noda dan kelemahan. Ini adalah kerana dengan mencapai puncak tersebut, jiwa manusia dapat bernaung di bawah rahmat, penjagaan, perlindungan, petunjuk dan cahaya Allah. Oleh itu, dirinya dapat menjadi teladan tertinggi bagi masyarakat manusia. Orang yang berhati mulia akan tertarik untuk mendekati dan mengambil manfaat daripadanya. Sementara itu, orang yang berhati kotor akan mengakui kemuliaan dan keluruhannya, walaupun pengakuan tersebut tidak disampaikan secara lisan dan walaupun mereka tetap berkeras untuk menentang, sehingga perhatian seluruh dunia tertuju kepadanya, sama ada yang mengikutinya maupun yang menentangnya. Yang keempat, tujuan menyelenyapkan keinginan untuk meminta balasan lebih banyak ketika memberi, supaya Nabi tidak menganggap kerja dan kesungguhannya sebagai satu prestasi besar. Sebaliknya, baginda mesti kerap berjuang untuk beramal dan terus beramal tanpa kenal letih dan mengerahkan segenap kesungguhan dan pengorbanan menggunakan setiap kekuatan yang dimiliki oleh baginda, lalu melupakan semua itu dan tidak lagi mengingatinya. Bahkan baginda perlu membunuh rasa berjasa di hadapan Allah sehingga baginda tidak lagi berasa bahawa baginda telah berjuang dan berkorban. Kelima, pada ayat yang terakhir iaitu ketujuh, terdapat isyarat bahawa Nabi akan diganggu oleh gangguan daripada orang yang keras kepala berupa penentangan, ejekan dan cemuhan, hingga mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk membunuh baginda dan para sahabat serta melenyapkan populasi kaum beriman yang ada di sekeliling baginda. Maka Allah menyuruh Nabi untuk bersabar dengan sekuat-kuatnya dan seteguh-teguhnya, bukan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, melainkan semata-mata demi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Betapa singkat perintah-perintah ini dilihat daripada lafaz zahirnya. Betapa lembut pula iramanya yang mengalun nyaman dan memikat hati. Namun di sebaliknya terdapat tuntutan kerja yang teramat berat serta kesan yang sangat dahsyat hingga mendatangkan badai taufan di seluruh bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAK BIS mengeluarkan satu produk yang agak hebat untuk anda, iaitu As-Sofa Gel. Apa keistimewaan As-Sofa Gel? Dia sangat sesuai untuk luaran anda, terutama yang sakit lutut, sakit orat dan untuk kesihatan luaran. Dan terutama kempeskan perut anda. Dapatkan As-Sofa Gel kerana apa? Kerana dia ada KKM. InsyaAllah anda tidak was-was lagi. As-Sofa Gel. Kita pergi pada tajuk seterusnya, maksud dakwah yang tersirat. Ayat-ayat tersebut di atas juga mengandungi perintah dakwah dan tabligh. Memberi peringatan sangat perlu kerana terdapat tindakan yang memberi kesan kepada pelakunya. Semua manusia tahu bahawa dunia tidak mungkin membalas semua perbuatan manusia. Maka peringatan perlu diberikan mengenai terdapat hari khusus untuk membalas amal manusia dan adanya kehidupan lain di luar kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini, iaitu akhirat. Keseluruhan ayat menuntut semua manusia untuk mentauhidkan Allah secara tegas, menyerahkan sepenuhnya segala urusan hanya kepadanya, meninggalkan keinginan untuk menyenangkan diri sendiri maupun orang lain, lalu memurnikan amal semata-mata hanya untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, matlamat dakwah yang terkandung dalam keseluruhan ayat adalah: yang pertama, tauhid. Yang kedua, iman kepada hari akhirat. Yang ketiga, penyucian jiwa, iaitu dengan menjauhi segala kemungkaran dan perbuatan keji yang boleh menjerumuskan manusia ke dalam keburukan, kemudian berusaha bersungguh-sungguh untuk menggapai keluruhan hati dan mengerjakan amal kebaikan. Yang keempat, menyerahkan sepenuhnya segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, semua itu dapat terlaksana setelah mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad
serta mengikuti kepimpinannya yang agung dan menuruti segala arahannya. Jadi ini 5 poin maksud tersirat di dalam dakwah. Permulaan ayatnya mengandungi seruan yang amat agung dengan suara yang besar dan meninggi dalam melimpahkan sebuah mandat kepada Nabi, yaitu, "Hai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan." Seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya orang yang hidup untuk dirinya sendiri selalu menikmati hidup dengan bersantai, sedangkan kamu adalah orang yang memikul tanggungjawab yang besar ini. Maka mengapa kamu tidur? Mengapa kamu bersantai? Mengapa kamu menikmati segala kesenangan yang melenakan? Bangunlah untuk menyambut urusan agung yang telah menantimu dan tanggungjawab berat yang telah disiapkan untukmu. Daripada apa yang maksud tersirat di sini, Allah perintahkan kita nih hidup bukan untuk diri sendiri. Maksudnya, kita nih hidup bukan untuk kita semata-mata untuk kesenangan diri sendiri, untuk kita keselesaan diri sendiri. Sebenarnya kita nih hidup adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia, manusia yang boleh bagi manfaat kepada orang lain. Itu apa yang Allah perintahkan di sini. Allah sebut, bangunlah wahai orang yang berselimut. Maksudnya di situ orang yang berselimut nih biasanya orang yang tidur lebih, orang yang tidur banyak, orang yang bersenang-senang, tidak kerja, mentang-mentang dia senang kaya raya, dia banyak tidur, banyak rehat, sedangkan sepatutnya dia boleh beri lebih banyak manfaat kepada orang lain. Bangkitlah untuk berjuang dan berkorban, bekerja keras dan menempuh letih. Berdirilah waktu tidur dan istirahat telah habis. Hari-hari di hadapan adalah terus berjaga dengan mata terbuka, juga jihad panjang yang penuh kepenatan. Ayuh, bangunlah, persiapkan dirimu untuk memikul urusan ini. Sesungguhnya ini merupakan sebuah untaian kalimat yang agung dan menggetarkan hati, yang menyedarkan Nabi daripada kehangatan pelukan istri di rumahnya, sekaligus mendorong baginda untuk tampil ke tengah-tengah kumpulan manusia. Kemudian baginda pun memasukkan diri ke tengah pusaran angin kencang dan hujan deras, menikmati pelbagai penolakan dan penerimaan daripada manusia serta merasakan bagaimana realiti kehidupan yang sebenarnya. Rasulullah SAW terbangun dan terus terjaga setelah lebih dari 20 tahun. Sepanjang tempoh itu tidak ada istilah rehat dan bersantai bagi baginda. Baginda hidup bukan untuk kepentingan diri dan keluarganya, tetapi untuk agama Allah. Baginda bangkit untuk terus berdiri berdakwah, memikul beban yang terlampau berat di bahunya yang tidak pernah diturunkan walau sekelip mata. Beban tersebut adalah amanah terbesar yang pernah ada di muka bumi. Beban yang beratnya setara dengan kehidupan seluruh umat manusia, setara dengan keagungan akidah yang kuat, setara dengan pengorbanan tidak berhujung dan jihad panjang di seluruh medan peperangan. Baginda hidup di tengah-tengah pertempuran yang berpanjangan selama lebih dari 20 tahun. Selama tempoh ini, baginda tidak terpaling sedikit pun oleh gangguan, sejak dari pertama kali menerima bebanan syariat dan menyambut seruan agung di atas. Semoga Allah membalasi baginda dengan pahala terbaik kerana telah memberi petunjuk kepada kita dan seluruh manusia. Lembaran-lembaran selepas ini akan menyajikan gambaran kecil dan ringkas daripada jihad yang panjang dan yang meletihkan itu, yang telah dipikul oleh Rasulullah SAW sepanjang baginda menjadi Nabi dan Rasul. Bab yang ke-9, tempoh dan tahap dakwah. Tempoh dakwah. Kita dapat membahagikan masa dakwah Nabi Muhammad kepada dua tempoh yang masing-masing memiliki ciri-ciri yang tersendiri. Dua tempoh itu adalah, yang pertama tempoh di Mekah berlaku kira-kira 13 tahun dan tempoh di Madinah berlaku selama 10 tahun. Di setiap tempoh ini ada tahap-tahap lain lagi, masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri yang membezakannya daripada tahap yang lain. Hal itu secara ringkas dapat dilihat setelah melakukan analisis dengan mendalam terhadap pelbagai keadaan yang mencakupi dakwah Islam sepanjang dua tempoh tersebut. Yang pertama, tempoh di Mekah boleh dibahagikan menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, dakwah Syria, yaitu dakwah sembunyi-sembunyi yang berlaku selama 3 tahun. Yang kedua, menyampaikan dakwah secara terbuka kepada penduduk Mekah yang bermula sejak permulaan tahun ke-4 kenabian hingga akhir tahun ke-10. Dakwah secara terbuka ini waktu Sayyidina Umar memeluk Islam. Sayyidina Umar lah yang membawa Nabi untuk berdakwah secara terbuka. Jadi di sana apabila Umar join Rasulullah, jadi semakin berani dan semakin yakin
umat Islam ketika itu yang ada 100 orang lebih itu untuk keluar berdakwah secara terang-terangan. Sebab Umar ada dengan dorang. Kita cerita pasal Umar. Itu sesi yang lain lah. Yang ketiga, dakwah di luar Mekah yang dimulakan sejak akhir tahun ke-10 kenabian hingga baginda berhijrah ke Madinah. Untuk tempo di Madinah, penjelasan akan disampaikan nanti. Okey. Jadi kita faham di sini tempo dakwah ada dua. Pertama di Mekah dan kedua di Madinah. Kalau di Mekah 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Jadi tempo Nabi berdakwah adalah selama 23 tahun. Jadi selama tempo 23 tahun itu ada macam-macam yang berlaku lah. Dan peristiwa yang paling banyak ditulis dalam sejarah Islam adalah tempo berdakwah di Madinah. Sebab di Madinah Rasulullah sudah mula set up sebuah kerajaan Islam secara rasmi di kota Madinah. Dan di sana berlaku banyak perkara. Dan kita faham proses dakwah di Mekah adalah proses memperkukuhkan akidah. Dan proses dakwah di Madinah adalah melaksanakan syariat ataupun ibadah. Banyak pensyariatan ibadah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa berada di Madinah, tidak semasa berada di Mekah. Kalau di Mekah pensyariatan ibadah salah satunya ialah solat 5 waktu. Setakat itu sajalah untuk episod kita pada malam ini, episod yang ke-19. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok malam. Sesi mengenal Rasul junjungan Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah